bersama. Tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta. Sebagai seorang guru, semasa saya mengajar murid-murid ini, saya mendapati segelintir murid dapat membaca tetapi mereka membaca dengan lambat dan kurang lancar, dan pada akhirnya menyebabkan mereka tidak faham apa yang mereka baca. Murid ini mempunyai masalah bacaan pada peringkat mentalis. Meskipun begitu, murid ini juga berkemungkinan mempunyai masalah sejak peringkat bacaan yang lebih awal, iaitu peringkat prabacaan. Jadi, kumpulan kami telah mencadangkan beberapa aktiviti bagi menyelesaikan masalah murid ini mengikut peringkat-peringkat bacaan yang dimulai dengan peringkat prabacaan, peringkat mekanis dan peringkat mentalis. Pada peringkat prabacaan, murid ini berkemungkinan mempunyai masalah pergerakan bola mata yang lambat. Jadi, guru hendaklah melakukan aktiviti-aktiviti bagi membantu kecekapan pergerakan bola mata. Oleh itu, saya telah mencadangkan satu aktiviti yang diberi nama Misi Ali. Permainan Misi Ali dimainkan dengan cara guru menyediakan dua model ejen Ali, di mana satu model berpakaian lengkap dan satu model lagi tidak berpakaian lengkap, dan kedua-dua model tersebut ditampal bersebelahan pada papan putih. Kemudian, setiap murid diberikan satu bahan untuk ditampal pada model ejen Ali yang tidak lengkap dengan menjadikan model ejen Ali sebagai panduan. Semasa aktiviti ini dijalankan, bola mata murid akan bergerak dengan giatnya untuk mencari persamaan bagi melengkapkan misi ejen Ali. Berikut merupakan demonstrasi permainan. Aktiviti yang kedua ialah permainan kotak bunyi. Permainan ini dijalankan untuk menekankan pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran bagi meningkatkan penguasaan murid terhadap bunyi dan mengecam bentuk atau simbol. Dengan itu, murid dapat melepasi peringkat prabacaan dengan jayanya. Baik murid-murid, hari ini cikgu nak ajak kamu semua main satu permainan, iaitu kotak bunyi. Cara permainannya, cikgu akan keluarkan satu bunyi. Awak kena masukkan bola dalam bakul tu mengikut kotak yang cikgu keluarkan bunyi. Yang kotak pertama ayam, bunyi kok 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 kok. Yang kedua itik, bunyi kuek 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 kuek. Yang ketiga kambing, bunyi bek bek. Okey, kita mulakan dengan Aina. Dengar betul-betul ya. Bek bek. Yeay, pandai Aina. Seterusnya Izzati. Kok 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 kok. Selesai. Ayam. Yeay, pandai. Pada peringkat prabacaan, murid tersebut mengalami pergerakan bola mata yang lambat, dan pada peringkat mekanis pula berkemungkinan murid tersebut mengalami kesukaran untuk membaca dengan sebutan yang jelas dan juga lancar. Jadi, aktiviti yang sesuai dilakukan adalah pada peringkat mekanis, aktiviti yang dilakukan adalah bertujuan untuk melatih murid-murid untuk membaca dengan sebutan yang jelas dan juga lancar.
Jadi, aktiviti yang sesuai dilakukan adalah aktiviti lihat, dengar dan juga ulang. Aktiviti ini melibatkan penghayatan bunyi di mana murid-murid perlu mendengar terlebih dahulu apa yang diucap dan mereka perlu mengulang atau melafazkan kembali apa yang didengari. Tegasnya, aktiviti ini bagi membantu murid-murid untuk membaca dengan sebutan yang jelas dan juga lancar berdasarkan apa yang didengari dengan menggunakan irama dan juga intonasi yang tepat. Baiklah, bagi aktiviti lihat, dengar dan juga ulang, berikut merupakan cara aktiviti tersebut dilaksanakan. Yang pertama, murid perlu melihat terlebih dahulu gambar-gambar yang akan ditunjukkan. Seterusnya, murid perlu mendengar bunyi yang disebut dan memilih bunyi mengikut gambar. Murid juga perlu melafazkan semula apa yang didengari dengan menggunakan irama dan juga intonasi yang tepat. Maka akan dikumpul untuk melihat tahap kemampuan pelajar dalam membaca. Perpustakaan itu berwarna merah. Saya suka membaca buku di perpustakaan. Ini perpustakaan saya. Ini perpustakaan saya. Itu jawapan dia, cikgu. Bagus. Tengok. Tepat sekali. Seterusnya, bagi aktiviti tarik dan juga baca, terdapat pelbagai tujuan aktiviti ini dilaksanakan. Yang pertama, aktiviti ini adalah aktiviti yang melibatkan perkembangan suku kata, di mana aktiviti yang bermula daripada satu suku kata dan berkembang kepada pelbagai suku kata yang lain, dan ia membolehkan murid-murid mengetahui dan membaca suku kata yang pelbagai. Yang kedua, aktiviti ini juga melibatkan penggunaan gambar-gambar yang menarik. Penggunaan muzik dan juga gambar mampu menarik perhatian murid untuk melakukan pembacaan. Akhir sekali, aktiviti ini juga melibatkan pergerakan motor tangan, di mana ia melatih murid-murid untuk berfikir sewaktu bermain permainan tersebut. Okey Aina, hari ini cikgu ada satu permainan untuk Aina, iaitu permainan tarik dan sebut. Okey, kat sini ada beberapa gambar. Ada gambar ni. Jadi, perkataan yang akan disebut Aina selepas ini ada kaitan dengan gambar ni. Jadi, Aina kena sebut perkataan ini dengan jelas. Boleh Aina? Boleh, cikgu. Okey. Kataan mula-mula bumi. Ini gambar bumi. Ni gambar bumi. Bagus. Lagi? Seterusnya buta. Buta. Mana Okey. gambar dia? Ini gambar orang buta. Okey, lagi? Buku. Buku. Seterusnya? Buli. Buli. Mana gambar orang buli? Ini gambar orang kena buli, cikgu. Okey. Dan Yang terakhir? akhir sekali budu. Okey, Ya, bagus Bu. Aina. Sebutan yang jelas. Sebabkan murid-murid mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar pada peringkat mekanis. Jadi, pada peringkat mentalis, murid-murid akan mengalami kesukaran untuk memahami ayat yang dibacanya. Jadi, aktiviti yang boleh dijalankan Tujuan aktiviti ini dilaksanakan untuk memantapkan lagi pemahaman murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid perlu fokus menonton drama tersebut untuk memahami jalan cerita. Dengan itu, melalui menonton drama, murid-murid dapat meningkatkan tahap pemahaman mereka. Jadi, aktiviti ini membantu murid-murid untuk lebih memahami bahan yang dibaca mereka ketika aktiviti membaca dijalankan. Cara aktiviti ini dijalankan. Pertama, guru akan mengumpulkan murid-murid di satu tempat yang selesa. Kemudian, guru akan memasang drama pendek menggunakan teknologi digital. Seterusnya, guru akan membiarkan murid-murid menonton drama tersebut sehingga tamat. Selepas tamat,
guru boleh memberikan soalan yang berkaitan drama tersebut untuk menguji tahap pemahaman mereka terhadap drama yang ditayangkan. Aktiviti ini dijalankan untuk meningkatkan tahap kefahaman murid-murid melalui soalan dan petunjuk yang diberikan. Murid-murid perlu membaca soalan dengan teliti supaya memahami petunjuk yang diberikan agar dapat mengisi jawapan di dalam kotak-kotak ini. Dengan itu, murid-murid dapat mengasah tahap kefahaman mereka dalam bacaan. Cara aktiviti ini dijalankan. Murid-murid perlu membaca petunjuk yang diberikan berupa soalan mengikut nombor. Seterusnya, murid-murid perlu perhatikan kedudukan nombor tersebut kerana ada nombor pada kedudukan kotak secara menegak dan melintang. Kemudian, murid-murid perlu perhatikan panjang perkataan supaya bersesuaian dengan jumlah kotak yang disediakan. Kotak tersebut membantu menentukan jumlah huruf yang harus diisi. Akhir sekali, murid-murid perlu perhatikan huruf-huruf yang sedia ada untuk mendapatkan petunjuk pada perkataan yang bersilangan. Maklumat tambahan, guru-guru perlu membantu murid-murid menulis jawapan di dalam kotak yang telah disediakan. Baik murid-murid, hari ini cikgu akan bagi soalan yang kamu perlu baca dan teka perkataan-perkataan yang perlu diisikan dalam kotak ini. Okey, baik cikgu Hadidah. Saya nak baca nombor 1 cikgu. Okey, silakan. Saya rasa jawapannya nanas. Okey, pandai Hadidah. Awak pula Hadidah. Saya nak jawab nombor 4 cikgu. Okey. Saya rasa jawapannya manggis. Pandai kan? Jawapannya manggis. Okay. Ini merupakan justifikasi daripada hasil kajian kami mengenai masalah murid tersebut. Yang pertama, masalah yang dihadapi ialah murid ini menghadapi masalah ataupun kesulitan untuk memahami apa yang dibaca. Dan pada peringkat prabacaan, murid itu mengalami masalah pergerakan pola mata. Dan pada peringkat mekanis pula, murid itu hanya sekadar membaca namun tidak dapat membaca dengan lancar dan baik menyebabkan dia tidak memahami apa yang dibaca. Pada peringkat mentalis pula, murid itu menghadapi kesulitan untuk memahami dan membuat rumusan daripada apa yang dibaca kerana ia mempunyai masalah daripada peringkat prabacaan dan juga mekanis. Kesannya, hal ini akan menyebabkan murid itu akan ketinggalan berbanding rakan-rakannya kerana harus mengikuti sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Baiklah, salah satu aktiviti yang paling sesuai untuk menangani masalah murid tersebut ialah aktiviti pada peringkat mekanis, iaitu menggunakan konsep teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Penggunaan aktiviti dalam bentuk permainan yang mempunyai muzik dan juga gambar dapat menarik perhatian dan minat murid untuk membaca. Murid akan dapat menyebut perkataan ataupun ayat dengan lebih lancar dan juga jelas kerana dapat mendengar terlebih dahulu ayat tersebut serta terdapat gambar yang akan membantu murid tersebut memahami apa yang disebut.
Kesannya, murid akan dapat melepasi peringkat prabacaan dan juga mekanis dengan baik, sekaligus dapat memahami dan membuat rumusan daripada apa yang dibaca pada peringkat mentalis. Hal ini menyebabkan murid itu tidak ketinggalan dalam segi pembelajaran dan terus bersemangat untuk mempelajari kemahiran membaca. Seterusnya, kita dapat kaitkan aktiviti ini dari sudut teori dengan kita mengambil kira dari sudut teori kognitif. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kognitif dapat diertikan sebagai segala perkara yang berkaitan dengan proses mental untuk mentafsir, mempelajari sesuatu dan memahami sesuatu perkara seperti proses pembelajaran, pemahaman dan perolehan pengetahuan. Teori ini dipelopori oleh Piaget. Teori ini mengatakan bahawa kanak-kanak memperoleh sesuatu bahasa atau sesuatu maklumat mengikut perkembangan otak. Murid yang lahir lebih awal, perkembangan otaknya lebih jauh berbanding murid yang dilahirkan sedikit lewat meskipun dilahirkan pada tahun yang sama. Jadi, semasa guru melakukan aktiviti mengikut peringkat-peringkat bacaan, berkemungkinan sesetengah murid tidak mampu untuk mengikuti aktiviti tersebut kerana perkembangan otaknya yang sedikit lambat berbanding rakan-rakannya yang lain. Jadi, berkemungkinan murid yang kami pilih ini mempunyai perkembangan otak yang sedikit lambat berbanding rakan-rakannya yang lain, menyebabkan murid ini mempunyai masalah pada peringkat mekanis, seterusnya membawa kesan kepada peringkat mentalis. Kebaikan daripada aktiviti tersebut. Yang pertama, membantu murid-murid membaca dengan lancar serta sebutan yang jelas. Seterusnya, murid-murid mendapat bimbingan terlebih dahulu sebelum membaca kembali ayat tersebut. Kemudian, murid-murid dapat meningkatkan kemahiran mendengar mereka kerana mereka perlu mendengar ayat tersebut terlebih dahulu sebelum mengulang ayat tersebut. Akhir sekali, dapat menarik minat murid-murid untuk mencubanya kerana permainan ini dijalankan menggunakan teknologi digital. Kelemahan permainan tersebut, yang pertama, tahap kemahiran bacaan murid tidak berkembang kerana murid-murid hanya mengulang kembali ayat yang disebut, bukan membaca dengan sendirinya. Yang kedua, pengetahuan murid-murid terbatas kerana hanya tertumpu pada ayat yang dinyatakan. Akhir sekali, kurang menekankan bacaan mengikut intonasi, ekspresi dan gaya bahasa yang betul kerana terlalu menekankan kelancaran bacaan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan, namun kekurangan masih boleh ditambah baik. Jadi, antara penambahbaikan yang dapat dilakukan untuk aktiviti ini termasuklah mempelbagaikan situasi. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan kepelbagaian situasi, murid-murid tidak akan cepat bosan dan mereka akan didedahkan dengan kepelbagaian suasana yang menambah pengalaman mereka. Seterusnya ialah audio yang mempunyai intonasi dan nada yang berbeza-beza mengikut situasi. Perkara ini dapat membantu murid untuk membaca mengikut intonasi dan nada yang betul, di mana dapat membantu murid untuk melancarkan proses pembacaan kerana mereka membaca dengan penuh perasaan dan mereka faham apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca.